Sementara kita tunggu lagi, kita ada 8, tunggu lagi 2 orang. Kita kita go through dulu ini soalan last week yang kita belum buat lagi, iaitu kita dah discuss faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis, dan kita juga telah discuss macam mana kita nak apply faktor-faktor mempengaruhi fotosintesis pada konteks soalan yang kita buat last week, soalan bila berlaku perubahan masa, faktor suhu dengan faktor keamatan cahaya tu mempengaruhi. So pada pukul berapa sampai pukul berapa, suhu dia macam mana, keamatan cahaya dia macam mana, jadi kadar fotosintesis dia macam mana. So itu yang kita dah buat last week. So this week kita buat lagi satu lagi soalan aplikasi pada tahun 2014. Okey, kita dapati bahawa kesan jerebu kepada pertumbuhan pokok padi itu ialah menyebabkan berlaku sesuatu, memberi kesan kepada pertumbuhan pokok padi. Jadi, bolehkah kita terangkan bagaimanakah faktor jerebu tu mempengaruhi pertumbuhan pokok padi? Apa faktor yang dia kacau? Daripada faktor mempengaruhi fotosintesis tu, kehadiran jerebu tu mempengaruhi faktor apa? Itu guide sebagai guide utama kepada jawapan kita. Okey, sekejap ya. Ada seorang. Right. Okey, sekejap ya. So, kalau kehadiran jerebu tu, dia mempengaruhi faktor apa? Faktor suhu ke? Faktor keamatan cahaya ke? Atau faktor kepekatan karbon dioksida? And we work on that. Okay? Okey, ada yang bagi idea mempengaruhi kepekatan gas karbon dioksida. Okey, cuba tengok pada gambar. Gambar tu bagi hint. Cuba tengok pada gambar. Okey ya. Bila jerebu persekitaran kita dari segi apa yang berubah bila kita cakap kesan jerebu kepada manusia? Kan ya. Keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Sebab bila kita cakap pasal jerebu, kita selalu cakap pasal jarak pandangan pada jerebu, masa jerebu jadi limited kan. So that should be your the go-to factor, okay? The presence of haze reduces light intensity, ataupun jerebu mengurangkan keamatan cahaya. So that is point 1. Maka dia 5 kan? Okay. Itu okay, teruskan. Cikgu, kalau relative humidity cikgu? Relative humidity macam mana dia mempengaruhi fotosintesis? Hari tu kita bicara 3 je kan? Humidity untuk transpiration kan? So sebab kita tengah cakap pasal growth, so growth depends on the number of glucose molecules available for production of new cells. So production of glucose tu bergantung kepada kadar fotosintesis. So instead dekat sini lah kita decide mana satu kita nak factors mana yang kita nak guna. Sebab factors influencing transpiration tak sama, sedikit berbeza dengan factors influencing
fotosintesis. So dalam konteks ini jerebu walaupun suasana persekitaran pada musim jerebu tu mempengaruhi humidity, tapi humidity bukanlah faktor yang dibincangkan dalam fotosintesis. Itu dia punya explanation kepada konteks. Kenapa kita ambil factors affecting photosynthesis, not factors affecting transpiration. Baik, cikgu. Okay, so pertama sekali ialah secara umumnya the presence of haze reduces light intensity. That is number one. Number two, let's take a look at haze itself. Haze are small particles, kan? Haze are small particles that exist in the environment. So, small particles tu buat apa pada daun? Tutup daun. Dia tutup stoma. Very good. Dia tutup daun dan dia tutup stoma. Okay. So bila tutup daun kesan kejap ya. Aduh. Okay, good. Apa tadi kamu sebut haze tu small particles yang tutup daun dan tutup stoma. Tutup daun kesan dia lain, tutup stoma kesan dia lain. Sebab tu markah dia boleh sampai 5. Okay, nombor 1, jerebu atau haze mengurangkan keamatan cahaya. Secara umumnya memang keamatan cahaya rendah. Nombor 2, partikel jerebu atau habuk daripada jerebu menutup permukaan daun, cover the surface of the leaf. And then number 2, it also covers atau enters the stomata. Dia sumbatkan, yes. So kesan tutup permukaan daun tu lain, kesan masuk stomata tu lain. Sebab tu markah ada 5. Cuba. Okay, baru ada Alif ni. Alif saja baru jawab. Orang lain belum jawab lagi. Okay. Bagus. Okay, jawapan Alif. Okay, menutup liang stoma. Okay, jawapan Alif nombor 1. Markah 1, markah 2 dah dapat. Okay, Alif kena elaborate lagi. Kesan bila jerebu tutup stoma. Apa yang tak boleh buat? Kan? Apa yang tak boleh buat bila stoma tutup? Okay. Kalau Alif nak fokus pada penutupan stoma saja kan, pun boleh dapat markah. Explain lagi. So stoma tu fungsi dia untuk proses apa? Kita dah belajar dalam transpiration dulu, dalam mechanism of stomata opening tu. Stoma ni gunanya untuk apa? Dalam konteks fotosintesis, dia penutupan dengan pembukaan stoma tu untuk membolehkan proses apa berlaku? Okay. Fotosintesis. Okay, itu last kali. Memang matlamat dia untuk buat fotosintesis. Tapi bila stomata terbuka, apa yang boleh masuk? Bila stoma terbuka, apa yang boleh masuk? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Kan stoma tu fungsi dia macam hidung jugalah untuk membolehkan pertukaran gas berlaku. So, bila Alif kata zarah partikel dalam jerebu menutup liang stoma menyebabkan banyak ke sikit gas karbon dioksida boleh masuk?
Atau Sikit. osmolar. Sikit. Jadi Jadi fotosintesis dia pun sikit. bagus. Bagus. Fotosintesis pun sikit. Itu ultimate dia lah. Bagus. Okay. So dapat 1. Tutup liang stoma is number 2. Number 3, sikit gas karbon dioksida yang boleh masuk ke dalam daun, kurangkan kadar fotosintesis. Lepas kurang kadar fotosintesis tu ada satu lagi poin yang kita boleh cerita berkaitan dengan penghasilan glukos untuk pertumbuhan. Apakah kesan dia pada penghasilan glukos untuk pertumbuhan? Okey. Kurang. Kurang. Yes, kurang penghasilan glukos. Tak ada glukos yang berlebihan untuk menghasilkan sel, tisu atau organ baru untuk pertumbuhan. Okay, so jawapan Alif tu selepas mengurangkan kadar fotosintesis, right after that, kurang glukos dihasilkan, tiada glukos berlebihan untuk menghasilkan tisu, sel atau organ baru. Okey, saya nak tengok dari aspek keamatan cahaya. Boleh tak? Ada tak yang explain pasal keamatan cahaya? Okey, semua pun jawab pasal keamatan cahaya rendah. Sekejap ya. Okey, bila cakap satu lagi keamatan cahaya rendah, lepas tu dah lah keamatan cahaya rendah. Lepas tu partikel jerebu pun menutup permukaan daun kan. The haze particles covers the surface of the leaf. So when it covers the surface of the leaf, point number 3, apa jadi pada absorption of light for photosynthesis? Jadi lagi banyak ke lagi sikit? Lepas tu barulah poin keempat, rate of photosynthesis jadi naik ke jadi turun. Nombor 5 kita boleh tutup dengan cara yang sama iaitu less glucose produced to be utilised for production of new cells, new tissues and new organs. Kan kurang glukosa available ada untuk buat sel baru, tisu baru, organ baru. Okay. So the first three points tu boleh jadi berbeza sama ada kamu nak cerita pasal stoma tersumbat atau keamatan cahaya. Okay. Okay, teruskan. Okay, mari kita tengok jawapan semua orang. Is it okay? Okay. Okay, semua boleh dapat 5 markah. Very good explanation. Dan saya dapati kesemuanya menjawab dalam konteks stomata tersumbat. Yeah, which is good. So another context that you can use is
haze covers the surface of the leaf, so less light energy can be absorbed, reducing the rate of photosynthesis. Less glucose can be produced to synthesize new cells, new tissues or new organs. So growth of padi plant decreases kan. Okay. So itu konteks yang kedua lah kalau nak cakap pasal uh, light absorption of sunlight. Okay. Now hari ni kita nak cuba cover sepenuhnya bab 3 saja. Bab 3 chapter 3 is very short, and from what I understand most of you have already entered at least subtopic 4.2 kan dalam minggu ni. So we can go through this part smoothly sebab kamu dah go through nombor 1, nombor 2. The first few parts of this particular chapter is more about memorizing and recalling. Okay, so I will try my best to help you understand or to help you memorize better the function and effect of deficiency for certain macronutrient and micronutrients. And let's take a look at the structures involved in absorption and transport of water and the adaptations of the particular structure to absorb and transport water better, and how are the plants adapted to different types of nutrition. Nutrition tu basically saya tercampur soalan bahasa Melayu bahasa Inggeris, minta maaf ya. Kemudian bila kita sebut pasal nutrition means cara pemakanan. So kita tengok dulu dekat sini. This is a quick introduction. Can you match the macronutrient with the correct function? Okay, boleh buat rujukan, tak ada masalah. Okay, let's take a look. Kamu bawa je dot kamu tu pergi ke circle yang sepatutnya. Okay, let's take a look. Okay, most of you, okay, kejap ya. Most of you, bukan most of you. Hazman dengan siapa ni? Emil, position nitrogen tu betul. Position dot merah tu betul. Ilhan tu position untuk merah tu betul. Boleh bawa kepada dia punya circle tu. Okay. Okay, so bagus. Some of you have already identified. Important for chlorophyll formation tu is the function of nitrogen. Good. Okay, setakat ni Hazman dah betul untuk function of potassium. Okay, dia dah identify the first statement. Okay, the first statement, Ilhan pun betul. The first statement, the purple dot is for the first statement. Important protein synthesis and carbohydrate metabolism. Okay, yang orange ni mesti ramai senang nak identify kan, sebab istilah middle lamella tu hanya untuk function kalsium. Okay, bagus. Orange tu untuk main component of middle lamella. Kemudian jawapan untuk semua orang untuk phosphorus betul. Ini pun senang nak identify sebab semua structure ni ada phosphorus, adenosine triphosphate dan juga
fosfolipid. Bagus. Dan last kali warna hijau untuk magnesium. Very good. Okay, good answer everyone. Thank you. Okay, let's take a look at this one. Okay, this picture shows comparison between healthy leaf and 3 different leaves that have effects of deficiency. Ada 3 daun lain ini yang menunjukkan kesan kekurangan, bukan fungsi ya, kekurangan makronutrien. Okay, bukan fungsi, kekurangan makronutrien. So ada 5 makronutrien kat situ tapi hanya ada 3 saja defisiensi. Boleh kamu matchkan daun yang pertama tu kekurangan makronutrien apa? Daun kedua tu, daun ketiga kekurangan apa? Daun keempat kekurangan apa? Daun first tu daun yang tumbuh sihat, daun yang okey. So kita nak compare lah. Okay, so ada 5 makronutrien tapi daun tu hanya kekurangan 3. Ada 3 daun berbeza, kekurangan 3 makronutrien yang berbeza. Apakah dia? Okay. Okey, mari kita tengok. Okey ya. So yang atas sekali tu, daun atas sekali tu sebagai panduan kita semua. Kalau daun tu sihat, rupa dia macam mana. Okey, mari kita tengok. Okey ya. So kalau daun yang pertama itu, daun yang pertama itu kekurangan nutrien apa? Indikator dia kat situ ialah the presence of purple dots or purple outline at the leaf. So hanya ada satu saja makronutrien yang kalau ada warna purple, itu indicator that that particular plant lack that particular macronutrient. Okay. Okay. Sekejap ya. Bagus ni. Okay. So untuk daun yang kedua, saya setuju dengan jawapan Hazman dan Adam, iaitu the second leaf indicates the deficiency of phosphorus. Warna purple atau warna merah. Daun tukar jadi warna purple atau warna merah is an indication that the leaf or the plants lack phosphorus. Oh, dah 4 orang dah ada kat situ ya. Emil pun betul, Alif pun betul. Okay, the third leaf, daun yang ketiga, only at the side becomes yellowish. Okay, beza ya. Yang keempat tu dari tengah, dia punya kekuningan starting to become yellowish. But from the side, it started to yellowish. It indicates the lack of potassium. Okay, dia bahagian sisi yang warna kuning. So it indicates the lack of potassium. So warna purple sepatutnya ada pada daun yang ketiga. Okay, Hazman kena kalih magnifying glass hijau ni sebab sini adalah tempat warna purple. And lastly, the leaf become yellowish from the center, menjadi kekuningan dari tengah. So it indicates the lack of nitrogen. Okay, jawapan Hazman dengan Adam Is ni betul. Warna merah. Okay, ikon warna merah berada pada daun yang keempat. Okay, so yang lain tu tak ada. Kita hanya guna magnifying glass biru untuk daun yang kedua. Magnifying glass warna purple untuk daun yang ketiga. Dan magnifying glass warna merah untuk daun yang keempat. So saya nak tunjukkan saya tunjukkan nitrogen, fosforus dengan potasium ni sebab 3 makronutrien ni adalah makronutrien yang paling senang nak cam lah. Itu satu, dan
tiga indikator inilah yang digunakan untuk justify penggunaan baja sintetik NPK. Okay. Seterusnya, mari kita tengok pada mikronutrien pula. Boleh kita matchkan? Okey, boleh kamu matchkan yang mana satu? Okey, boleh kamu matchkan mana satu? Okay, very good. Let's take a look. Okay, the first one, important for growth, reproduction and flower formation. Reproduction dengan flower formation tu is the key. So it is for cuprum atau copper. Okay, the second one, synthesis of auxin. Okay, synthesis of auxin is for zinc. So the second one is purple. The first one is orange. The second one is purple. Okay, first one is orange, the second one is purple. And the third one, dia punya kunci dia kat situ ialah pasal osmotic pressure. Okay, the function of Cl minus basically, the function of Cl minus. So, orange is red, orange is red pula. The third statement is red circle atau red dot. And then the fourth statement, cofactor in chlorophyll synthesis is the function of ferrum, which is the blue circle. Okay, and then the final one is green circle, the function of boron. So starting from above, orange, purple, red, blue and green. Okay, orange sebab ada yang tak ubah lagi ni. Mungkin dia ada masalah connection kot. Okay, Ilhan belum ubah lagi. Ilhan blue dot tu bawa turun ke dekat saya, tak refresh ni. Okay. Okay, kena tukar kot. Terbalik kan. Biru dengan purple Ilhan tu terbalik. Tukar position saja. Okay, that is very good. So sama juga dengan yang kita buat tadi, kita cuba pada pokok lain, the effects of nutrient deficiency, the effects of bukan makronutrien salah eja lagi. Padankan mikronutrien dengan fungsi yang betul, match the micronutrients with, bukan fungsi yang betul, defisiensi yang betul. Hari ni memang kekeliruan lah. Okay, so the plant on the right side of the screen shows different types of deficiency. Okay, shows different types of deficiency. There are only 3 circles there. So the top, the first circle from the left and the second circle from the right, and third circle at the bottom. Does it indicate which type of micronutrient deficiency? Micronutrient deficiency, yeah. So first one tu, it indicates a young leaf that has become yellowish. Macam mana saya tahu tu adalah young leaf? Sebab dekat rajah ni dia label bahagian ke atas ni adalah kawasan young leaves. Bahagian bawah ni ialah old leaves. Kadang-kadang
indication kepada micronutrient deficiency tu differs from young leaf and older leaf. Berbeza sedikit antara new leaf daun yang baru dengan daun yang lebih tua. Okay, let's take a look. Adam belum gerakkan lagi, Emil pun belum gerakkan lagi. So, dot merah tu nak bawa pergi ke mana? Ada 3 circle kosong pada sebelah kanan tu, boleh bawa ke sana kemari. Okay, ada 3 circle kosong pada pokok tersebut. So, setiap satu circle tu indicates what type of deficiency. Ada 5 micronutrient, pilih mana-mana 3. Okey, circle yang first kali yang paling atas sebelah kiri. Okay, paling atas sebelah kiri, the indicator, the symptom is a young leaf become yellowish. Daun yang muda menjadi kuning. So it shows a type of ferrum deficiency. Okay, it indicates a type of ferrum deficiency. So, Alif, Emil dengan Ilham, bagus. Jawapan betul. Dot biru ada dekat situ. Okay, ada 3 dot biru kat situ. Bagus. Okay. Next one, on the right side. Okay, the leaf has become very thick. Daun jadi tebal and bergulung. Okay, dia bergulung. Daun tu bergulung. Tu indikator paling paling jelas lah daun bergulung tu. So it shows deficiency of boron. Okay, jawapan Ali, jawapan Ilhan, Hazman dan juga Emil ni betul ya. Position green circle tu betul. Okay, saya nampak ada conflicting views pada circle yang ketiga kat bawah tu. Ada warna merah, ada warna oren, ada warna purple. Okay, so mungkin sebab kita nampak jadi yellowish tu kan. So it indicates the lack of zinc. Okay, so untuk daun circle yang ketiga tu yang ada dekat situ ialah purple dot. Okay, pada yang ketiga tu purple dot. Kena kalih yang warna merah oren tu ya. Hazman punya purple dot betul. Okay, Ilham boleh bawa purple dot pergi pada circle yang bawah sekali tu. Okay, boleh bawa purple pada circle yang bawah sekali tu. Ya, daun tu menjadi kekuningan sepenuhnya. Okay, kekuningan sepenuhnya. So, it is purple dot which indicates zinc. Okay. So, up until now regarding the function of macronutrient and micronutrient towards plants and the effects of the nutrients deficiency, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Saya sengaja memilih untuk kamu indicate effects of deficiency tu pada daun-daun tertentu saja, simptom-simptom tertentu saja sebab dia itu antara yang popular lah. Antara yang popular yang sering ditanya dan sering digunakan dalam sektor pertanian. Baja NPK, nitrogen, potassium, kalium, nitrogen, phosphorus and potassium, NPK, baja NPK dan juga micronutrients yang kat sini lah, klorin, ferrum, boron, zinc dan juga copper. Okay, kejap ya.
Okay, tak ada question walaupun dalam chat. Okay, mari kita tengok soalan ini. So, dalam bila soalan situasi ni panjang je kan situasi dia, tapi kena baca semualah. Jadi, a farmer uses NPK fertilizer for his chili crops. And then, dia ada bagi statement kat situ, selain daripada baja NPK, the fertilizer also contains micronutrients. So, batalkan soalan explain the function of nitrogen, phosphorus and potassium tu. Can you state at least 3 micronutrients that is available in the fertilizer? Kita jawab soalan yang kedua ya. Soalan first tu tak payah jawab. Soalan kedua, pada pendapat anda, apakah makronutrien yang terdapat dalam baja tersebut? What are the types of micronutrient available in the fertilizer? Markah dia 3. So state 3 sajalah. Okay ya. Soalan pertama, explain the function of nitrogen, phosphorus and potassium tu tak payah buat. Kita buat soalan yang kedua. In your opinion, what are the micronutrients available in the fertilizer? Nyatakan saja apakah dia. Okay, let's take a look. Okay, good. Chlorine, okay. Chlorine. Chlorine betul. Iron. Satu lagi apa yang kita yang kita senaraikan tadi? Manganese pun betul. Okay. Yang kita buat tadi boron kan, yang kita baru buat tadi. Boron, zinc, copper, itu semua pun boleh ya. Selain daripada good. Okay, semua yang mana-mana 3 yang kita try tadi kan, yang kita matchkan tadi kan. Okay, so chlorine boleh, ferrum atau iron, boron, zinc, copper, manganese, molybdenum, nickel, semua tu boleh. Okay ya. Mana-mana 3 daripada 8 micronutrient. Okay. Let's take a look at another question. Ini soalan recall saja. Sekarang kita cuba buat soalan aplikasi. Okay. So, situasi dia ialah didapati daun pokok cili tersebut tersangat hijau, terlalu hijau, gelap sangat hijau dia. Gelap sangat warna hijau pada daun tu. So warna hijau yang sangat gelap tu menunjukkan struktur dalaman daun apa yang terlalu banyak. Dan pada masa yang sama, batang pokok menjadi lebih lemah. Apakah yang menyebabkan pokok mengalami keadaan yang macam tu? Itu satu markah saja. Dan nyatakan atau cadangkan satu penyelesaian untuk mengatasi situasi tersebut. Markah yang kedua. Dua-dua soalan ni satu markah, satu markah. Okay, situasi dia ialah, indikator dia ialah daun pokok cili terlalu hijau. Warna dia gelap sangat hijau dia. Jadi warna yang terlalu gelap tu adalah indikator untuk struktur apa yang terlalu banyak dalam daun. Jadi struktur tu terlalu banyak menyebabkan batang tangkai daun tersebut menjadi lemah kan. Tangkai daun, batang pokok jadi lemah. Sebab pokok cili ni kan pokok dia halus saja batang dia kan. Okay. So apakah situasi, apakah yang menyebabkan pokok tersebut mengalami keadaan tersebut?
apakah nutrien yang kacau situasi ni. Sebab kita tengah cakap pasal konteks nutrien kan. Itu clue dia. Apakah nutrien yang mengganggu, yang menyebabkan situasi ni? Dan apa cara penyelesaian untuk mengatasi keadaan ini? Okey, nampaknya tak ada respon kat sini. Okey, mari saya tolong guide. Saya tukar slide ni kepada student pace. Kamu boleh patah balik, tengok kepada slide-slide sebelumnya. Daun ni dia warna hijau sebab ada apa? Daun ni warna hijau sebab ada apa? Ya? Ada klorofil. Ada klorofil. Good. So dalam banyak-banyak nutrien yang kita bincang tadi, nutrien apa yang berkaitan dengan formation of chlorophyll? Cuba patah balik slide yang kita ni. Sebab saya nampak dah ada seorang pelajar, ada 2 orang pelajar dekat slide sebelum-sebelum ni. Saya boleh nampak. Patah balik, cuba tengok. Nitrogen. Nitrogen. So kalau warna dia terlalu hijau, nitrogen tu berlebih ke berkurang? Lebih. Berlebih. So that is the indicator. Pokok cili absorb atau receive excessive nitrogen. Okay. That is dia walaupun jawapan dia 1 markah tapi pemikiran dia jauh sikit kan. Indicate simptom dia ialah daun terlalu hijau, darker green. It indicates the presence of a lot of chlorophyll. Jadi kita recall balik dalam banyak-banyak nutrien mana yang menyebabkan atau mempengaruhi penghasilan klorofil. Jadi dia jadi terlalu gelap tu sebab nutrien tu terlalu banyak lah. Dan menyebabkan daun tu sebenarnya jadi berat. Jadi bila daun jadi berat, itu yang kita nampak stem tu, bahagian stem atau tangkai daun kelihatan lemah sebab
dia kena support berat daun kan. Macam tu. Jadi sekarang ni bagus. Okey, pokok cili menyerap nitrogen berlebihan. Okey, tulis ya, berlebihan. Eksesif. Sebab ekses tu yang indicate tak sepatutnya macam tu. Kalau kita kata banyak, kalau kita hanya kata banyak, kalau kita kata terlalu banyak pun boleh. Okey. Pokok cili menyerap terlalu banyak nitrogen atau menerima terlalu banyak nitrogen. Okey. Sama ada kita tulis terlalu banyak atau eksesif sebab kita nak tunjukkan situasi itu tidak sepatutnya berlaku. Okey. Okey, cukup sampai situ saja sebab markah dia 1, bio ni kita kita keep our answer simple saja. Okey, 1 markah. Kemudian apakah dia punya penyelesaian? Isu dia begitu. Jadi kita faham bahawa nitrogen berlebihan tu datang daripada amalan apa yang petani tu buat yang menyebabkan nitrogen berlebihan. Okay, apa yang kena buat? Dia kan Kurangkan kurangkan apa? Kurangkan apa? Baja. kurangkan nitrogen. baja. Ya, kurangkan nitrogen yang datang daripada baja. So that is the solution. Sekarang ni semua kamu ni markah 1 untuk soalan 1. Soalan 2 belum jawab lagi ni. So soalan 2 ialah apa tadi? Soalan 2 dia tanya apakah solution? Kurangkan penggunaan baja nitrogen dengan menjarakkan kekerapan membaja. Kan? Menjarakkan. To reduce the frequency of placing fertilizers. Okay, dapat mesej dari Kholish. Kenapa dia tak masuk pagi ni? Okay, it's no worries. Kita ada rekod. Alright. Reduce the frequency of fertilizing the plant. Boleh, tak ada masalah. Menjarakkan atau mengurangkan kekerapan membaja. Okay, for the next part, kita akan melabelkan akar monokot dengan akar dicot so that you can identify the differences between the structures of monokot and dicot. Cuba kita tengok. Okay. Sorry, saya bagi masa lebih kurang 30 second. Okay, untuk menjawab. Untuk lengkapkan jawapan. Sorry, saya pergi lock pula. 30 second . Okay, mengurangkan kekerapan penggunaan baja nitrogen. Mengurangkan penggunaan baja nitrogen pun also can. No worries. Can also. Okay, good. Sorry, saya bukan sengaja
timer tu lebih kepada untuk saya lah, untuk indicate yang saya kena move to the next slide. Okay, can you label this one? I just label atau identify in both monocot and dicot root, dekat mana dia punya epidermis, dekat mana dia punya cortex, endodermis dan vascular cylinder. Can you identify all 1, 2, 3, 4 structures in both monocot and dicot? In the same diagram, in the same figure, bukan diagram lah, figure lah kan. In the same figure, I place there the general labeling for dicot. Mungkin boleh rujuk kat situ. Okay, kita tahu kalau boleh guna function line untuk garis. Okay, kita tahu yang paling luas kali ni mestilah epidermis kan. So kita label. Okay. Kalau nak jimat masa, kita label macam ni. Sebab kita tahu dua-dua ni adalah epidermis kan. So we use text and then I use the red one. Okay. So saya tunjukkan yang pertama, epidermis. Okay. Can you label the other ones? Boleh identify? Kalau boleh dapat buat 2 garis, 1 label, that is the best lah. Cepat sikit habis kan? Sebabnya dua-dua dicot dengan monocot ni ada 4 structure ni. Tapi kita nak identify tu dekat tang mana. Okay ya, so epidermis dah ada kat situ. So epidermis ialah barrier dekat lapisan paling luar. Lepas tu kalau kita tengok dekat lapisan dalam pun ada barrier juga kan. So barrier dekat sebelah dalam tu adalah endodermis. So boleh label epi sudah ada. Okay. Good, cortex sudah ada labeling dia. Okay, sekejap ya. Saya gunakan function pencil untuk tanda dekat situ. Okay, position cortex, betul. Okay, position epidermis yang ada dekat atas ni, betul. Okay. Cortex, okay. Cortex dan bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu position dia betul. Okay, and then what's next? Ada orang dah start label identify endodermis. Bagus. Okay, ada orang dah start identify endodermis. Okay, good. Endodermis ni betul. Okay. And then apa lagi? Ada orang dah start identify endodermis dekat monocot dengan dicot. Bagus. Okay, bagus. Okay. And then ada satu endodermis tu ada label endodermis, tapi garis dia tu tak melekat pada lapisan endodermis. Jadi susah nak bagi markah. Okay, susah nak tanda. Saya nampak macam endodermis label garis tebal tu, saya nampak macam kena dekat kawasan cortex, tak sampai lagi. Sikit lagi. Okay, dah nak sampai lah tu. Okay lah tu, boleh lah. Okay, endodermis yang ni pun betul. Okay, endodermis yang label kat bawah ni pun betul. Okay, alah tak cantik lah saya punya right ni lagi sekali. Betul. Okay. Okay, and then cortex sudah ada. Endodermis sudah ada. Label cortex yang dekat atas ni pun betul. Tak ada masalah. Label endodermis dekat bawah ni pun betul. Very good. Dia utilize satu label, dia tulis sekali, label 2 tempat. Okay, vascular cylinder. Okay, this vascular cylinder is correct. This vascular cylinder is also correct. Very good. Saya cuba screenshot dulu.
supaya jadi panduan kepada kita semua. Okey, saya screenshot dan tampilkan dalam Telegram. Okey, bertindih-tindih sikit lah ya. Saya dah label, dah tanda-tanda dah kat situ. Very good. So you can see that when we try to compare the structure monocot and dicot root, bila kita bandingkan struktur monocot dengan dicot, persamaan dia kedua-duanya ada epidermis, cortex, endodermis and vascular cylinder atau vascular bundle. Dua-dua pun boleh ya. But we can see that in monocot, the position of vascular bundle in a circular pattern. Atau nanti kamu tengok spesies monocot yang lain, vascular bundle tu scattered, merata-rata dalam cross section akar tu. Okay, sebab itu especially untuk spesies yang tidak ada endodermis. Okay, ada spesies monocot dia tak ada endodermis, so kita nampak vascular bundle dia tu berterabur. Tapi untuk vascular pokok yang ada monocot yang ada endodermis, vascular bundle dia arranged in a pattern. And then for dicot, vascular bundle can only be found in the middle, and then it is surrounded by vascular cambium. Okay, dalam dicot root ada vascular cambium. Dalam monocot root there is no vascular cambium. Okay, and then when we compare also the cortex part of monocot and dicot root, kalau kamu perasan, dicot root, there are certain part in dicot root, in our textbook also we can see this, certain part of dicot root is a bit darker compared to other parts of dicot root. Pada kawasan cortex ya, in the cortex area of the dicot root, some parts are darker than the others, while in the monocot root, most of the tissues in the cortex area is lightly coloured. Kenapa? Sebab dalam cortex in dicot root, we can find both parenchyma and sclerenchyma tissue. So dia nampak gelap sebab itu adalah sclerenchyma tissue. Cortex pada monocot semuanya warna cerah sebab consist of parenchyma tissue sahaja. Okay. So tapi yang penting kat sini, kamu boleh identify, oh dicot root macam ni, monocot root macam ni. Yang paling senang nak identify ialah susunan vascular bundle lah. Kalau berterabur atau bentuk ring, monocot root. Kalau hanya satu dekat tengah-tengah, it is a dicot root. Okay, for the next part, we want to take a look at explaining the adaptations of structures in dicot root that makes the absorption of water in the root can occur faster. Kita nak tengok apakah penyesuaian pada struktur dalam dicot root ya. Kita tak tengok struktur monocot root dalam sukatan kita hanya tengok dicot root saja. Apakah penyesuaian yang ada? Bila kita cakap pasal penyesuaian, kita sentiasa cakap apakah ciri dia dan apakah fungsinya ke arah penyerapan air yang maksimal. So can you complete the characteristic and function for the three structures? Number 1 is epidermis, number 2 is cortex, and number 3 is endodermis. Can you state at least one characteristic of epidermis and how does that characteristic helps in the function of what is the function of that particular characteristic that increase the absorption of water. Tengok dekat cortex pula, apakah cirinya and what is the function of that particular ciri, apakah fungsi untuk ciri tersebut ke arah meningkatkan penyerapan air dan juga mineral. Sama juga dengan endodermis. Okay, let's start. Kalau boleh bagi at least satu karakteristik. So for example ya, saya buatkan untuk root hair.
Saya buatkan untuk root hair ya. So untuk root hair, dia punya ciri dia, saya buat warna biru. Warna apa ya ni? Warna biru. Warna biru lah. Ciri dia is sangat halus dan sangat banyak. Sangat halus dan sangat banyak. Sekejap ya, saya show responses. Okay. I share this tab. Okay, dalam Google Meet saya tunjuk saya punya jawapan. Ciri dia adalah sangat halus dan sangat banyak. Okay, sekejap saya kecilkan sikit. Sangat halus dan sangat banyak. Okay, and then fungsi sangat halus dengan sangat banyak ni ialah, tak boleh. Nak tukar colour. Sekejap ya, saya buat teks lain. I want green colour. And then text. And then here, I put it here. Okey, sangat halus dengan sangat banyak untuk meningkatkan jumlah luas permukaan untuk penyerapan air. Okay, and then I put it right under here as a guide for you guys to write your answer. Sekejap ya. Ni sikit lah, kena bertabah sikit lah nak buat ni ya. Okay. Sangat halus dan sangat banyak. Function dia meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan air. Okay. Can you do for others? Okay, let me see. Okay. Okay, let's take a look at some of the characteristics that you have identified. Here, okay, so let's take a look for epidermis. Okay, epidermis. Let's see what are the characteristics that you can see here. Okay, thin cell wall that is permeable to water. Dah lah nipis, lepas tu telap air. Very good. Sangat nipis dinding sel dan telap air to facilitate. Okay, facilitate water movement in the root. Boleh. Atau to, saya bengek pula saya punya right ni ya. Facilitate water movement atau enable water movement, membolehkan absorption of water, to enable absorption of water pun boleh ya, tak ada masalah. Okay, endodermis have suberin or lignin thickening at the walls. Very good. Okay. To separate layer between cortex and vascular cylinder, boleh. Okay, to separate. Okay, let's see. Okay, so, nanti pada slide yang seterusnya, I will show you the detailed explanation, a more detailed explanation about the function of Casparian strip ya. Selepas ini saya akan tunjukkan gambar rajah beserta penerangan yang lebih terperinci mengenai peranan jalur Caspari ni ya. So endodermis ni dia punya cell wall dia adalah ada enapan suberin dan juga lignin. Jadi bila ada enapan suberin dengan lignin ni bukanlah berada pada seluruh
seluruh cell wall. Ada certain parts of the cell wall, so membentuk jalur Kaspari. Part yang ada lignin dengan suberin tu yang akan membentuk jalur Kaspari yang berfungsi, fungsi dia nanti kita tengok ya. Okay, cortex. Since cortex mostly consists of parenchyma cell. So the cell wall of parenchyma cells are very thin. Oh, saya ingat pula penandaan saya begini. Very thin. Okay, good. So it makes it easier to transport water, or makes it easier, lebih senang untuk air bergerak daripada epidermis pergi ke endodermis. Okay, kan, move across the cortex. Very good. Okay, submission, jawapan-jawapan yang sangat bagus. Ada beberapa lagi selain daripada root hair. Okay, tambahan yang kamu tak buat tadi kan, ciri root hair yang sangat halus, very fine and numerous, very fine and numerous to increase total surface area for absorption of water. Pericycle is also important to enable the secondary growth and formation of new branches of roots, kan? Pericycle berfungsi untuk pertumbuhan sekunder dan membentuk cabang-cabang akar. So pertumbuhan sekunder dan pembentukan cabang akar ni fungsi dia ialah menghasilkan akar-akar baru, lebih banyak permukaan akar terdedah kepada air tanah atau soil water to increase absorption of water. Okey, itu part. Jadi untuk penyesuaian struktur dalaman akar untuk penyerapan air, soalan ini boleh jadi 4, 6 hingga 4, 6, 8, 4, 6, 8, boleh up to 10 markah dengan bila kamu menyatakan nama struktur tersebut, ciri struktur tersebut dan function struktur tersebut. Ada at least 4 struktur yang kamu boleh cerita, name, characteristic and function. It can be an essay for 10 up to 10 marks. Boleh jadi essay up to 10 marks sebab dengan menceritakan NCF untuk 4 karakter, you already have 12 points to elaborate for this particular question. Okey, pada rajah ini saya tunjukkan, cuba perhatikan dekat situ struktur yang warna purple itu. Struktur yang warna purple itu adalah jalur Kaspari yang dihasilkan oleh enapan lignin dan suberin. Nampak? Ada setempat saja yang ada jalur Kaspari. Jadi bila air when water move from the root hair until endodermis, the water cannot diffuse into the cell wall. Kehadiran jalur Kaspari ni membolehkan air tak boleh meresap ke dalam dinding sel endodermis. Dia kena masuk ke dalam plasma membrane, masuk dalam vakuol, keluar ikut plasma membrane, masuk ke dalam cell wall untuk sel yang seterusnya. Tujuan ada jalur Kaspari ni ialah menghalang air diffuse bergerak ke dalam dinding sel supaya berlaku penapisan oleh plasma membrane kat situ. Kita tahu air cell wall adalah permeable to water. Cell wall is permeable to water. So water can move throughout the cell wall without any barrier. So Casparian strip serves as a barrier in order to get the absorbed water to be filtered. Okay, to be filtered. The absorbed water from the root to be filtered. Okay, cuba jawab soalan ni sekejap.
Cuba jawab soal, sorry. Cuba jawab soalan ni sekejap. Nanti saya explain ya sekejap So sorry for that interruption. Tadi saya dengar anak saya main Roblox yang game yang macam hantu kot. Banyak menjerit-jerit dan sebagainya. Saya risau dia buka Roblox yang inappropriate. Lepas tu saya baru jumpa telefon untuk block. Parental block untuk Roblox tu. Dia baru 5 tahun. So macam dia ikut kakak dia main Roblox. Kakak dia ialah bila budak perempuan umur 10 tahun. Dia tahulah nak cari game yang cute-cute je kan. Budak 5 tahun mana tahu. Dia main pilih je. Terjerit-jerit tadi dia. Hey. Mujur ada parental lock. Okay, good. Okay, kita tengok soalannya. Okay, let's take a look at the question. Okay, question dia ialah kita dalam buku teks dah terdedah dengan Rafflesia dengan pokok Rafflesia, tapi kita juga boleh bagi contoh-contoh lain seperti pokok Lophophilum sp. Tapi boleh tak kita cerita dalam konteks ini apakah penyesuaian yang ada pada kedua-dua tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi? Sampai kamu jawab tu, okay, sedikit pengenalan. Cara utama kita nak kenal pokok parasite ialah kita tahu warna dia tidak hijau. They don't have chlorophyll. They cannot photosynthesize. Therefore, they cannot produce organic substances. Ya? Ya nak tanya apa? Okay. Ada siapa nak tanya ke tu? Cikgu, dia tak ada starch cikgu. Dia tak ada starch. They don't have the ability to produce starch. So, apa yang mereka buat? Mereka sedut directly glucose daripada host plant. Dia sedut directly, dia tak ada ability to synthesize. Dia sedut sajalah. Okay. Sekejap ya. Apa ya saya nak cerita tadi? Lupa dah. Okay, itu je lah. So, cara nak kenal pokok parasite. Tapi pokok parasite sebenarnya ada 2 jenis. Nanti bila kita belajar botani, kita akan belajar 2 jenis. Cuma dalam bio form 5 ni, kita belajar 1 jenis saja. Ini adalah spesies yang fully parasitic. Tapi kita akan jumpa pokok yang warna dia hijau tapi dia parasitic juga. Dia separa parasitic. So, tak apa. Dalam sukatan kita, kita belajar pokok yang fully parasitic macam Rafflesia. So, they are not green in colour because they don't have chlorophyll. So, they cannot photosynthesis. They cannot produce organic substance because they cannot produce organic substance because it can be taken directly from the host. Jadi adaptasi dia, penyesuaian dia adalah pada organ. Okay, good. Okay ya. Kita tengok beberapa idea dekat sini. Okay, idea yang pertama ialah mengambil semua nutrien daripada pokok perumah tersebut. Bagus. 1 out of 2 sudah dapat kat situ. Okay, and then the roots of this plant absorb organic substances from the host. Okay, absorb organic substances from the host tu dah dapat 1 by penetrating the stem up to the vascular bundle of the host. Markah yang kedua. Okay, so 2 markah kat situ iaitu akar pokok parasite tembus berkas vaskular atau tembus ke dalam xylem dan phloem. That is point 1. Point 2, to obtain nutrient and minerals from the host plant. Atau dalam bahasa Melayu dia, akar pokok
parasite menembusi berkas vaskular pokok perumah, point number 1, ataupun menembusi xylem dan phloem pokok perumah, point number 1. Point number 2, untuk mengambil hasil fotosintesis ke, nutrien ke, atau glukos ke, secara langsung dari pokok perumah. Okay. Okay, the third one. Okay, the third one pun boleh dapat jawapan Hazman dengan jawapan Adam ni boleh dapat full mark, 2 marks. Jawapan kenapa tak boleh ni? Sekejap ya. Jawapan, sekejap ya, saya tengah show kan. Okay, jawapan yang pertama ni, jawapan Emil ni kena tambah sikit je. Kena tambah akar pokok tu dapat semua nutrien tu daripada organ mana yang bertindak untuk mengambil semua nutrien tu. Okay, so selain daripada 2 point tersebut, kita boleh tambah lagi, kita boleh kata this will cause the host to become malnourished and die. Ini menyebabkan perumah mengalami kekurangan nutrisi dan mati. Okey, saya screenshot jawapan ini untuk letakkan dalam Telegram. Okey. Okey ya. Hari ni hari ni kita hari ni dah kita tetap akan habis 11.30. Don't worry sebab kita dah nak habis dah. Okay, next statement pada gambar ni adalah statement cara-cara untuk jaga, tip untuk menjaga pokok epifit. Kenapa tip ni betul? Why is this statement is correct? Why this statement is true? Why does this statement is true? Okay, apa beza dia pokok parasite dengan pokok epifit? Okay, kalau kita perasan pokok epifit dia pun ada hubungan dengan pokok perumah juga kan? Tapi beza dia dengan pokok parasite, pokok parasite akar dia tembus pokok perumah untuk sampai ke xylem dan phloem dan sedut nutrien daripada xylem dan phloem. Tetapi pokok epifit ni dia akar dia tak tembus pokok perumah, just lilit saja atau melekap pada permukaan pokok perumah. Jadi kenapa pokok epifit begitu kan? Warna dia pun lain. Macam pokok parasite tadi tak ada warna hijau. Tapi pokok epifit warna dia hijau. Jadi itu indicate apa? Pokok epifit boleh buat apa? Kan? Jadi pokok epifit dia boleh buat apa? Jadi dia panjat tu sebenarnya untuk apa? Kan? Dia panjat pokok tu untuk apa sebenarnya? Dia panjat pokok perumah tu tinggi-tinggi untuk apa kan? Okay, let's see your answer. Okay, baru ada 2 jawapan. Okay, mari Ilhan, Adam, Alif. Okay, Ilhan, Adam, Alif belum lagi ni. Okay. Okay. Let's see here. Let's see here. Your answer. Okay, good. Okay ya. So,
Bagus. Pokok epifit dia menumpang pokok lain untuk mendapatkan cahaya matahari. Okay, good. So, kenapa dia nak dapatkan cahaya matahari? Sebab pokok epifit untuk mendapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Sebab tu warna pokok epifit ni warna hijau. Bagus. Okay. Bagus. Tapi apa kaitan dia dengan statement tadi tu? Statement apa tadi? Statement pokok epifit boleh senang bertumbuh pada kelembapan tinggi. Kan? Kelembapan tu untuk bekalkan apa dalam fotosintesis? Air. Air. Very good. Jadi kaitkan pula dengan kelembapan tinggi tu. Epiphytic plants obtain water from the environment. Epiphytic plants obtain water from the environment. The higher the humidity level of the environment, the higher atau the more water available for epiphytic plants to absorb. Pokok epifit menyerap air daripada persekitaran. Semakin tinggi kelembapan persekitaran, semakin banyak air boleh diserap oleh akar pokok epifit. Sebab itulah kalau kamu ada kenal siapa-siapa, biasanya golongan ibu-ibu lah yang tanam pokok orkid, dia tak spray. Dia bukannya macam simply jirus air pada pokok orkid tu. Dia guna spray. Dia guna spray. Sebab pokok epifit ni dia punya akar siapa baru masuk ni? Pokok epifit ni dia punya akar adalah pokok epifit ni dia punya akar adapted to absorb water vapor, kan? Bukan air pada pada kuantiti yang tinggi macam dalam soil. So saya ulang, bagus. Pokok epifit dia menumpang pokok lain untuk mendapatkan cahaya matahari dalam untuk proses fotosintesis. Pokok epifit mendapatkan air daripada persekitaran. Apabila kelembapan persekitaran tinggi, lebih banyak molekul air boleh diserap oleh pokok epifit. Epiphytic plants epiphytic plants lives on host atau uses this needed the support from host to obtain sunlight for photosynthesis. The roots atau the epiphytic plants absorb moisture from the environment. So when there is an increase in humidity, more water molecules available for absorption of epiphytic plants. Semakin tinggi kelembapan persekitaran, semakin banyak air boleh diserap oleh akar pokok epifit. Saya screenshot jawapan ni. Very good. Markah dia 2 je kan? Last question for the day is regarding carnivorous plants. Carnivorous plants pula. Carnivorous plant. Allah, tak bergerak dah gambar saya ni. Gambar ni bergerak sebenarnya. So terangkan bagaimana pokok ini mendapatkan nutrisi. Allah, kita punya masa tinggal 2 minit saja. Yang ni part ni saya berikan dia punya jawapan, ya. So tolong salin, tulis dalam kamu punya responses ni, nanti dia akan jadi part of your notes. So dalam textbook
dalam textbook, saya bagi soalan ni sebab dalam textbook dia bagi untuk picture plants. Okay, sebab itu dia guna istilah kelongsong. Tak silap saya, dia guna istilah kelongsong sebab dia cakap pasal pokok periuk kera. Okay, tetapi dia tetapi dalam textbook juga dia bagi perangkap lalat Venus. So, saya berikan idea atau terms yang digunakan untuk explain cara pokok perangkap lalat Venus atau PLV ni mendapatkan nutrien ya. So, langkah pertama perangkap lalat Venus pokok ni ialah PLV, saya sebut je PLV. So PLV rembes nektar untuk menarik minat mangsa. PLV produces secretes nectar to attract prey. Okay, to attract insect pun boleh ya. Okay, PLV secretes nectar to attract prey. PLV, perangkap lalat Venus, merembeskan nektar untuk menarik minat insect. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, when the prey is on top of the leaf, saya panggil leaf lah tu Okay, when the prey is on top of the leaf, it stimulates the leaf to close immediately. When the prey is on top of the leaf, it stimulates the leaf to close immediately. Apabila mangsa berada di atas daun, ini akan merangsang daun tertutup dengan cepat. Okay ya. Kemudian bila daun tertutup dengan cepat, bila tertutup dengan cepat, bila dah terperangkap kat situ kan, mangsa dah terperangkap dalam daun tu, insect is trapped inside the leaves. Okay, mangsa atau serangga terperangkap dalam daun. Step number 3. Step number 4. PLV secrete digestive juice atau jus pencernaan, digestive juice atau digestive enzyme to digest the prey. PLV merembeskan jus pencernaan untuk menghadam mangsa. Okay, kenapa dia buat proses ni walaupun warna dia hijau, seperti idea Azim tadi, saya setuju dengan Azim. Pokok karnivor ni memerangkap mangsa macam serangga, dan dalam kita punya gambar ni memerangkap slug sebab dia nak dapatkan sumber nitrogen. Sumber nitrogen pada kawasan altitude tinggi, kawasan yang kita jumpa pitcher plants atau perangkap lalat Venus ni kurang nitrogen. Okay, so I repeat from the beginning. Step number 1, secrete nectar to attract victim. Merembeskan nektar untuk menarik minat serangga. Nombor 2, bila mangsa berada atas daun, merangsang daun tertutup dengan cepat. When the prey is on top of the leaf, it stimulates the leaf to close immediately. Number 3, the insect is trapped inside the leaf. Mangsa terperangkap dalam daun. Step number 4, PLV merembeskan enzim atau merembeskan jus pencernaan untuk menghadam mangsa. PLV secretes digestive juice to digest their prey. Bagus. So, that is the end of chapter 3. InsyaAllah next week we will revise chapter 4. Saya memang tak akan dapat mengejar sekolah punya content lah. Sekolah mesti macam next week dah habis dah chapter 4. So our aim to revise as much as we can regarding chapter 4. Regarding today's lesson, is there any part that you need for me to clarify? You write it under what was hard, okay? Apa yang kamu tak suka, mungkin kamu tak suka banyak sangat draggable ke, banyak sangat everything, latihan draggable, tulis kat situ dan sebagainya lah, okay?
Sikit lagi, 1 more minute. Saya ambil masa 1 minit lebih sikit, 5 minit lebih sikit, no? Okay, sebab tadi kita start pun 5 minit kemudian sebab nak tunggu orang masuk kan. Okay. Okay, tapi makronutrien dengan mikronutrien tu memang sebelum ni dia adalah topik yang agak picisan lah. Habis-habis pun dia keluar dekat paper 3 kalau dia nak jadi soalan yang besar. Tapi pada level kamu, pada sukatan kamu, memandangkan kita dah asingkan topik plants pada form 5, topik organism lain pada form 4. So memang tak boleh lari lah mikronutrien dengan mikronutrien ni. Dia jadi satu chapter yang besar untuk dia saja kan. Okay. So, okay, that is all for today. Thank you so much for coming. Jangan risau untuk mereka yang masuk halfway ni, saya ada buat recording, nanti saya akan share link dia ya. So, thank you so much for coming. Have a nice day.